sejahtera, kami dari kelas 5 STEM 1. Nama saya Wendy Ong. Nama saya Leslie Jiaxuan. Nama saya Qin Ying. Nama saya Rachel Cha Shirley. Dan nama saya Eng Zihin. Ini kami akan bentang unit 8, penglibatan diri peneraju community. Untuk unit 8, nilai berterima kasih, nilai kerjasama, nilai kerajinan, dan nilai kasih sayang. Sekarang saya akan menerangkan konsep unit tersebut. Penglibatan diri dalam program komuniti merupakan tindakan sukarela yang memberikan peluang kepada individu untuk memikul tanggungjawab kemasyarakatan. Program komuniti dijalankan bersama-sama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan. Kerjasama ini bukan sahaja memberikan sumbangan dalam pembangunan komuniti setempat, malah membawa perubahan dalam kehidupan setiap anggota masyarakat. Program komuniti bersama-sama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan termasuklah contoh seperti bantuan fizikal. Contoh bantuan fizikal termasuklah membaik pulih rumah, pembinaan infrastruktur atau kemudahan awam seperti balai raya, rumah ibadat dan saluran air. Program komuniti seterusnya ialah pembangunan pelancongan. Contoh pembangunan pelancongan adalah program inap desa, sistem tagau, perusahaan kecil dan sederhana. Kemudian ialah program bantuan kemanusiaan. Contoh bantuan kemanusiaan adalah sukarelawan, khidmat nasihat, dan program ramah mesra. Di samping itu, terdapat juga program komuniti yaitu kelestarian alam. Contohnya gotong royong, penanaman pokok, penempatan haiwan terbiak, dan aktiviti kita semula. Terdapat juga aktiviti riadah. Contohnya larian amal dan sukaneka komuniti. Tambahan pula, terdapat juga program kesehatan, misalnya menderma organ atau darah, kempen anti dada, dan saringan kesehatan. Sebagai masyarakat, bagaimanakah kita melaksanakan program komuniti? Sini adalah 8 cara untuk kita melaksanakan program komuniti dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, kita boleh mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. Contohnya, kita boleh daftarkan diri sebagai sukarelawan semasa keadaan COVID-19 sekarang untuk membantu frontliner. Yang kedua, kita boleh menyokong dasar dan program komuniti yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Maknanya, program-program yang dilancarkan dan dianjurkan oleh kerajaan atau pertubuhan badan bukan kerajaan, kita perlu menyokong program-program tersebut dengan 100% dan menyertainya. Yang ketiga, kita boleh memberikan sumbangan keperluan asas kepada pihak yang memerlukan seperti orang yang menghadapi kemiskinan, orang kurang upaya, dan mangsa-mangsa bencana alam seperti banjir. Kita boleh menyumbang barangan atau keperluan asas seperti pakaian dan makanan kepada mereka. Yang keempat, kita boleh mempromosikan program komuniti dalam media massa. Kita boleh menyebarkan program seperti gotong royong dalam taman kediaman melalui media massa seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Seterusnya, kita boleh meluangkan masa dan menyumbangkan tenaga dalam menjayakan sesuatu program komuniti. Contohnya, kejadian bencana alam atau banjir, kita sebagai sukarelawan boleh meluangkan masa dan menyumbangkan tenaga kita dengan membersihkan kawasan kediaman yang berlumpuh akibat banjir. Selain itu, kita boleh melibatkan diri dalam program komuniti, menggalakkan rakan atau keluarga untuk menyertai program komuniti, dan memberikan sumbangan pengetahuan, kemahiran atau kepakaran untuk melaksanakan program komuniti secara berkesan. Penglibatan masyarakat tanpa mengira kaum
Dalam program komuniti akan memupuk semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Pergaduhan dan perselisihan faham juga akan dapat dielakkan. Kepentingan seterusnya ialah program komuniti akan mendidik rakyat menghargai harta benda, rang, dan fasiliti yang berkongsi bersama. Gejala sosial seperti vandalisme dapat dikurangkan kerana fasiliti yang disediakan oleh kerajaan telah dipelihara dengan baik. Jalinan kerjasama yang berterusan juga dapat dibina semasa menjalankan program komuniti. Hal ini mewujudkan semangat kekitaan dan kerja berpasukan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, melibatkan diri dalam program komuniti dapat menjadi inspirasi kepada orang ramai untuk melibatkan diri dalam program komuniti. Keyakinan dalam kalangan anggota masyarakat akan meningkat. Di samping itu, program komuniti akan menggalakkan komuniti supaya lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu program. Setiap orang menjalankan peranan supaya program komuniti dapat dijalankan dengan jayanya. Akhir sekali, rakyat yang melibatkan diri dalam program komuniti mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Oleh itu, negara akan harmoni dan sejahtera. Chin Ying, apakah implikasi kurang melibatkan diri dalam program komuniti? Sekarang, saya akan menerangkan tentang implikasi kurang pelibatan dalam program komuniti. Yang pertama, golongan yang kurang upaya dan amat memerlukan bantuan sukar mendapatkan pembelaan. Hal ini kerana kekurangan sukarelawan yang sanggup melibatkan diri dalam program komuniti. Dengan ini, sikap individualistik akan mewujudkan dalam masyarakat. Yang kedua, generasi baharu akan dipengaruhi dan mudah terjebak dengan tingkah laku antisosial. Oleh itu, hubungan antara masyarakat berbagai kaum akan semakin renggang. Selain itu, jurang sosial akan semakin luas dan kelestarian alam sekitar terabai. Beban kerajaan seperti tenaga dan wang dalam pembangunan komuniti akan bertambah. Sikap prihatin dan timbul rasa dalam kalangan masyarakat juga akan semakin berkurangan. Seterusnya, kami akan membincangkan satu isu semasa berkaitan dengan unit ini, yaitu tentang program gotong royong untuk mengatasi penularan COVID-19. Pada pendapat saya, mereka mengandalkan program itu kerana untuk mengekang penularan COVID-19. Sebelum wabak COVID-19 menjadi serius, mereka mengandalkan program ini bukan sahaja dapat mencegah wabak, tetapi juga memastikan persekitaran bersih. Selain itu, mengandalkan program komuniti ini kerana dapat membina jalinan kerjasama yang berterusan apabila menghadapi berbagai cabaran dalam negara, seperti isu penularan COVID-19. Di samping itu, program ini akan menjadi inspirasi kepada orang ramai untuk melibatkan diri dalam program komuniti. Sebagai contoh, semua orang dapat bersama-sama mengekang penularan COVID-19. Desha, pada pendapat kamu, apakah sebab-sebab lain mengandalkan program komuniti? Program komuniti dapat mewujudkan hubungan silaturahim yang kukuh antara satu sama lain kerana masyarakat yang berbilang kaum akan melibatkan diri dalam program komuniti tersebut. Selain itu, program komuniti ini dapat menjadikan negara Malaysia hidup dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera. Di samping itu, program komuniti dapat menjamin kesihatan rakyat dan kebersihan kawasan rumah untuk memastikan sesuatu kawasan itu bebas daripada pelbagai jenis penyakit. Akhir sekali, program komuniti dapat mengenal pasti masalah aktiviti gotong royong semakin pudar masa kini untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Ying, apakah pendapat kamu? Pada pendapat saya, cara-cara yang dapat dilakukan adalah masyarakat haruslah dapat melibatkan diri sebagai sukarelawan dalam program komuniti tersebut. Dengan ini, masyarakat dapat memastikan keperluan dan aspirasi komuniti tidak diabaikan.
Selain itu, masyarakat haruslah menjaga SOP dengan ketat. Sebagai contohnya, sebagai orang yang terlibat dalam program komuniti ini, mesti memakai topeng muka dan menggunakan sanitizer serta menjagakan jarak sosial 1 meter. Hal demikian, pandemik COVID-19 tidak mudah disebarkan. Tambahan pula, masyarakat haruslah mengambil peluang untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan kemahiran yang bertentangan apabila melaksanakan program komuniti ini. Hal ini dapat mewujudkan semangat kerjasama antara satu sama lain. Luz, apakah kebaikan tentang program komuniti ini? Pada pendapat saya, kebaikan program gotong royong tersebut selain dapat mengekang penularan COVID-19, malah juga dapat menjamin kebersihan persekitaran. Selain itu, program gotong royong tersebut juga mampu membantu untuk menangani cabaran dalam negara, yaitu penularan wabak COVID-19. Hal ini kerana program tersebut boleh mengurangkan beban kerajaan dalam mengatasi pandemik COVID-19 disebabkan kebersihan persekitaran dapat mengurangkan kadar jangkitan COVID-19. Zihin, adakah kamu setuju dengan pandangan saya? Saya sangat bersetuju dengan pandangan anda. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita boleh menyumbangkan tenaga kita walaupun ia sangat kecil. Namun, jika semua lapisan masyarakat bekerja sama bagai dengan tebing dengan melibatkan diri dalam aktiviti komuniti, negara kita memanglah dapat mengatasi penularan COVID-19 dengan efektif. Oleh itu, semangat perpaduan mestilah ditanam dalam sanubari setiap individu. Dengan ini, program-program yang dilaksanakan dapat dijalankan dengan lancar. Cabaran yang dihadapi dalam negara mampu ditangani. Sekarang, kami akan berbincang tentang amalan dan peranan setiap pihak dalam melaksanakan program komuniti. Individu haruslah bertanggungjawab untuk melibatkan diri dalam program komuniti supaya dapat meningkatkan kesedaran. Selain itu, individu haruslah bekerja sama dengan rakyat yang berbilang kaum semasa bergotong royong supaya hubungan dapat dijalinkan antara satu sama lain. Di samping itu, individu haruslah sentiasa menjaga kebersihan kawasan supaya kita dapat hidup dalam kawasan yang bersih dan ceria. Akhir sekali, kita haruslah melaksanakan peranan masing-masing untuk membentuk jati diri dan mempunyai pegangan hidup yang kental semasa melakukan program komuniti. Terus, apakah peranan rakyat dalam program komuniti? Sebagai rakyat, kita haruslah mengamalkan nilai kerjasama untuk memupuk semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Kita hendaklah bersikap aktif untuk menyertai program komuniti seperti program gotong royong bersama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan. Hal ini kerana dapat melestarikan alam sekitar dan juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat yang pelbagai kaum. Iing, pada pendapat anda, apakah peranan seorang pemimpin dalam melaksanakan program komuniti? Ya, selain daripada peranan rakyat, seorang pemimpin negara juga memainkan peranan yang penting dalam mempromosikan program komuniti. Pemimpin-pemimpin haruslah mengadakan kempen dan ceramah kepada masyarakat. Melalui kempen tersebut, mereka dapat lebih memahami tujuan komuniti. Seterusnya, pemimpin haruslah menjadi suri teladan kepada rakyat. Dengan ini, masyarakat dapat mencontohi perlakuan baik yang telah diamalkan oleh pemimpin. Masyarakat juga dapat mengamalkan nilai kerjasama dan kerajinan semasa melakukan program komuniti. Di samping itu, pemimpin negara haruslah memberi sokongan dasar dan program komuniti yang telah dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Hal ini demikian, semangat kekitaan dan kerja berpasukan dapat diwujudkan. Kerajaan haruslah mengamalkan pelbagai program komuniti seperti gotong royong, sukarelawan membantu mangsa bencana alam, program kesihatan dan sebagainya. Hal ini demikian supaya dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Selain itu, pihak kerajaan perlulah
memupuk masyarakat melibatkan diri dalam program komuniti dengan memberikan ceramah. Oleh itu, pihak kerajaan memainkan peranan yang penting terhadap masyarakat melibat dalam program komuniti. Zihim, pada pendapat kamu, apakah peranan pihak sekolah? Pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam kalangan remaja. Pihak sekolah juga boleh bekerja sama dengan kerajaan atau pertumbuhan badan bukan kerajaan. Tambahan pula, pihak sekolah boleh menganjurkan program komuniti seperti membawa murid-murid pergi ke rumah orang tua atau rumah yatim piatu. Mereka boleh melakukan berbagai aktiviti seperti bergotong royong, menyumbang makanan atau barangan, dan menolongkan orang tua atau yatim piatu. Dengan menyertai program komuniti, kita dapat menggalakkan murid-murid supaya lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu program pada masa hadapan. Kesimpulannya, setiap pihak haruslah bekerja sama untuk melaksanakan program komuniti supaya dapat memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Bak kata pepatah, meluntur bulu biar dari rebungnya. Setiap individu haruslah dinasihati oleh ibu bapa untuk melibatkan diri dalam program komuniti sejak kecil lagi. Hal ini akan memupuk semangat patriotik dan melibatkan diri dalam program komuniti. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat dapat mengamalkan nilai berterima kasih dan nilai kasih sayang dalam kehidupan harian tanpa mengira bangsa, agama, dan budaya. Komuniti yang harmoni akan mewujudkan jalinan kerjasama yang erat serta menggalakkan kehidupan yang selamat dan sejahtera. Saya berharap semua masyarakat sentiasa melibatkan diri dalam program komuniti. Sekian, Sekian, Terima terima kasih. kasih. Oke.